Assalamualaikum and hi. Let's learn some punctuation for today. Welcome to my channel. Hit subscribe. Untuk pengetahuan kamu, punctuation ataupun bahasa Melayunya, tanda baca, ada 14 semuanya. Untuk hari ini, kita akan tengok 6 tanda baca. Tanda baca yang pertama ialah full stop ataupun noktah, koma, question mark atau tanda soal, capital letters, huruf besar, exclamation mark, tanda seru, and quotation mark ataupun bahasa Melayunya tanda petik. Now let's start with full stop. Full stop is placed at the end of a complete sentence. Maksudnya, tanda nokta ni berada di hujung ayat yang lengkap. Kalau ayat tu tidak lengkap, kamu tidak boleh letak nokta ataupun letak nokta di tengah-tengah ayat pun tidak boleh. Mesti berada di hujung. Contohnya, macam ayat yang teacher bagi di sini, she stays at home to attend online classes. Nampak kan ada dot ataupun titik merah dekat hujung ayat tu? Di situlah kedudukan nokta. Up next is comma. Comma is used to separate phrases or items in a list. Senang cerita, kalau dalam ayat kamu bercakap ataupun menyentuh tentang lebih dari 2 perkara atau lebih dari 2 perbuatan, benda dan sebagainya, kamu boleh guna koma untuk membezakan item-item yang ada di dalam ayat kamu. Kita tengok contoh nombor 1. She needs to buy mangoes, apples, oranges, and guavas. Jadi kita bercakap tentang 4 jenis buah-buahan dalam ayat ini. Kita tengok kedudukan koma satu-satu ya. Okay. She needs to buy mangoes. Buah pertama, lepas tu kita letak koma. Apples, buah kedua, selepasnya kita letak koma juga. Oranges, buah yang ketiga, kemudian ada koma ke tiada? Tiada kan? Kenapa kita tidak letak koma? Sebab oranges merupakan item kedua terakhir yang ada di dalam ayat kita. Jadi, kita tidak letak koma. Kita gantikan dengan perkataan and. Kemudian, barulah kita tulis item yang terakhir, iaitu guavas. Boleh faham? Kalau masih blur, dapat kita tengok contoh yang kedua. Edward plays guitar, composes songs, and write poems. Ada berapa perbuatan di situ? Plays guitar, 1, composes songs, 2, and writes poems, 3. Ada 3 perbuatan. Okey, kita tengok perbuatan yang pertama. Plays guitar. Lepas tu kita letak tanda koma. Kemudian tengok perbuatan yang kedua. Composes songs. Lepas tu kita letak koma ke tidak? Tidak. Kenapa? Sekali lagi sebab composes song adalah item yang kedua terakhir. Lepas tu diikuti oleh write poems. Jadi kita tidak letak tanda koma di item yang kedua terakhir. So ingat ya. Okey, tanda baca yang seterusnya adalah yang paling senang untuk kita praktikkan dalam penulisan ayat, tapi paling susah juga murid-murid teacher mau buat. Okey, untuk tanda baca yang ini memang tiada penerangan yang panjang, sangat simple. Okey, kalau kamu tulis ayat tanya, maksudnya ayat kamu itu ialah soalan, letaklah tanda soal. Okey? Senang. The next punctuation is capital letters, huruf besar. Kita menulis menggunakan huruf besar dalam sesuatu ayat dalam beberapa keadaan. Pertama, used to begin a sentence. Apabila kita memulakan sesuatu ayat, hendaklah dimulakan dengan huruf besar. Second, used in proper nouns. Setiap kali kita tulis kata nama khas, contohnya kita tulis nama orang atau nama tempat, hendaklah ditulis dalam huruf besar. The third one, used in direct speech. Kalau dalam ayat kita tulis dialog itu hendaklah dimulakan dengan huruf besar.
And the last one, the word I, yang maksudnya saya, pun kena ditulis dalam huruf besar. Kita tengok contoh-contoh ayat ini. Number 1, this is my hometown. T huruf besar. Kenapa? Sebab itu ialah permulaan ayat. Number 2, my friend and I are going out to meet Sally. M huruf besar sebab ini permulaan ayat. I huruf besar sebab itu I yang maksudnya saya. And Sally. S kita tulis huruf besar sebab Sally nama orang. Jadi dikira sebagai kata nama khas. Number 3, she said, do not go in there. Okay. S kita tulis huruf besar sebab ini permulaan ayat. Dan D kita tulis dalam huruf besar sebab perkataan do itu adalah permulaan bagi dialog yang kita tulis. We write exclamation mark at the end of a sentence to show strong emotions. Pendek cerita, kalau dalam ayat kamu mau tunjukkan yang kamu ni marah betul atau sedih sangat ataupun amat gembira, gunalah tanda seru. Kita tengok contoh nombor 1. I don't want to meet you ever again. Saya tidak mau jumpa kamu lagi. Jadi itu menunjukkan yang dia betul-betul marah. Jadi digunakanlah tanda seru untuk menekankan emosi kemarahan tu. Number 2. She looks so beautiful and amazing. Dia kelihatan sangat cantik dan menakjubkan. Okay, kamu mau tunjukkan yang kamu betul-betul teruja, betul-betul rasa kagum dengan kecantikan orang tu, so letaklah tanda seru. Finally, quotation mark ataupun tanda petik. Setiap kali kamu tulis dialog dalam ayat kamu kena gunakan tanda ini pada permulaan dan juga di akhir ayat dialog kamu. Kenapa? Sebab quotation mark inilah yang kita gunakan dalam sesuatu ayat ataupun soalan yang menunjukkan sesuatu perbualan ataupun ucapan. Okay, tengok contoh ayat yang teacher bagi. Are you thirsty? He asked. She replied, yes, I am. Jadi nampakkah setiap dialog yang kita tulis dalam ayat kita kena ada tanda quotation mark. Selesai penerangan untuk punctuation yang kita sudah belajar pada hari ini. Now, it's your turn to do some work. Answer the online quiz given for this topic. Click the link in the video description below. Good luck!